Bayangkan sebuah dunia yang dilanda kekacauan. Umat Islam yang suatu ketika dulu bersatu di bawah satu bendera, kini terpecah belah, berperang antara satu sama lain. Namun, di tengah gelombang perpecahan ini, seorang pemimpin muda melakukan sesuatu yang tidak pernah terlintas di fikiran sesiapa. Dia menyerahkan kuasanya. Mengapa? Apakah yang terjadi selepas itu? Dan adakah ini tanda kiamat yang telah diramalkan oleh Rasulullah? Selepas kewafatan Rasulullah, umat Islam menyaksikan kemunculan 4 khalifah yang dikenali sebagai Khulafa al-Rasyidin. Namun, selepas pemerintahan Saidina Ali, perpecahan dalam kalangan umat semakin ketara. Kematian Saidina Ali akibat pembunuhan tragis oleh seorang Khawarij membuka jalan kepada pelantikan anaknya, Saidina Hasan, sebagai khalifah. Saidina Hasan terkenal dengan kelembutan, kebijaksanaan dan sifatnya yang mencintai perdamaian. Tetapi tugas beliau bukanlah mudah. Di satu sisi, terdapat Muawiyah bin Abu Sufyan, Gubernur Syam, yang tidak mengiktiraf kepimpinan Saidina Hasan. Muawiyah mendakwa dirinya lebih layak menjadi khalifah kerana pengaruhnya yang luas di kalangan umat Islam di Syam. Konflik ini menjerumuskan umat kepada ambang perang saudara yang kedua selepas Perang Siffin. Menurut catatan sejarah, Saidina Hasan menyedari bahawa konflik bersenjata antara pengikutnya dan pengikut Muawiyah hanya akan membawa kepada lebih banyak kematian dan kehancuran. Beliau mengambil keputusan yang luar biasa untuk berdamai. Riwayat menyebut bahawa Saidina Hasan berkata kepada pengikutnya, "Wahai umatku, demi Allah, aku tidak ingin menjadi sebab umat ini terus berpecah belah. Jika dengan menyerahkan kuasa ini kepada Muawiyah mampu menghentikan darah daripada terus tertumpah, maka aku akan melakukannya." Keputusan ini mengejutkan ramai pihak termasuk para penyokong kuatnya. Ada yang merasa kecewa, namun Saidina Hasan berpegang teguh kepada tujuannya menyatukan umat Islam. Beliau menandatangani perjanjian damai dengan Muawiyah, yang mana salah satu syarat utamanya ialah umat Islam harus hidup dalam keamanan dan tiada dendam politik yang akan dibalas. Peristiwa ini disahkan oleh hadis Rasulullah yang berbunyi, "Inna ibni hadha sayyid, wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin." Sesungguhnya, anakku ini adalah seorang pemimpin, dan melalui dirinya, Allah akan mendamaikan 2 kelompok besar daripada umat Islam. Dan benar, penyerahan kuasa ini membawa kepada tahun yang dikenali sebagai Am al-Jamaah, tahun penyatuan umat. Tetapi, ia juga menjadi titik permulaan perubahan besar dalam sejarah politik Islam. Penyerahan kuasa oleh Saidina Hasan secara rasmi mengakhiri era khilafah yang berdasarkan syura dan bermula era monarki yang diwariskan. Nabi Muhammad telah meramalkan perkara ini dalam sabdanya, "Al-khilafatu fi ummati 30 sana, thumma mulkun ba'da dhalik." Khilafah dalam umatku akan berlangsung selama 30 tahun, kemudian akan berubah menjadi kerajaan. Riwayat Abu Dawud, Tirmizi. Tempoh 30 tahun ini tepat berakhir dengan pemerintahan Saidina Hasan. Selepas itu, umat Islam mula menyaksikan pemerintahan yang diwarisi, dimulai dengan dinasti Umayyah. Perubahan ini menjadi salah satu tanda awal kiamat yang diramalkan oleh Rasulullah. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 72, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, fa'abayna an yahmilunaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan, innahu kana zaluma jahulan." Sesungguhnya, kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan dan takut memikulnya. Namun manusia bersedia memikulnya. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Tindakan Saidina Hasan memperlihatkan keberanian dan kebijaksanaan yang luar biasa. Beliau sanggup mengorbankan kedudukan dan kuasanya demi maslahat umat Islam. Tetapi ia juga membuka pintu kepada ujian yang lebih besar, perpecahan politik yang lebih parah di masa hadapan. Bagi kita hari ini, peristiwa ini menjadi pelajaran besar. Adakah kita sebagai umat Islam menjaga amanah yang diberikan kepada kita? Adakah kita telah menyatukan umat atau terus terperangkap dalam konflik yang tidak berkesudahan? Peristiwa ini hanyalah satu daripada tanda-tanda kecil kiamat yang telah berlaku.
Namun, masih banyak lagi tanda yang perlu kita renungkan, tanda kecil dan besar yang semakin nyata. Nantikan episod seterusnya, di mana kita akan membincangkan lagi peristiwa-peristiwa yang telah berlaku seperti yang telah diberitahu oleh Nabi. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe serta tekan loseng notifikasi untuk video seterusnya.